Good afternoon everybody. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan saya di Facebook dan juga kepada rakan-rakan saya di YouTube. Hari ini saya bersiaran daripada studio rumah saya, mendengar ini hari Ahad, saya tidak bekerja. Dan topik yang kita akan sentuh pada hari ini adalah satu topik yang cukup menarik. Ia berkaitan dengan undang-undang seperti lazim. Saya kerap ditanya, adakah hukuman kepada pemandu mabuk yang mengakibatkan kematian itu sudah memadai, ataupun akta-akta kita perlu dipindah untuk pertingkatkan lagi hukuman andai kata seseorang itu didapati salah memandu dan keadaan mabuk, langgar dan akibatkan satu kematian. Adakah cukup hukuman kita? Pada saya, secara jujur saya bagi tahu, kita tidak perlu lihat kepada hukuman sama ada setimpal ataupun tidak. Kita kena pergi kepada isu utamanya, sama ada hukuman orang memandu dalam keadaan mabuk adalah setimpal, adalah memadai, ataupun terlalu rendah hukumannya. Andai kata kita dapat kekang orang ramai daripada memandu dalam keadaan mabuk, secara seterusnya akan berkurangan kematian akibat daripada pemanduan mabuk. So, apakah hukuman pada masa ini untuk mereka-mereka yang memandu dalam keadaan mabuk? Benarkah saya baca sedikit di sini aktanya. Mengikut section 45A Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Baik, dia ada dua berkenaan dengan ini, 45 dan 45A. Saya akan bacakan supaya mudah untuk difahami. Seksyen 45 dan kurungan 1 mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang mengendalikan satu kenderaan motor di atas jalan atau di tempat awam tapi tidak memandu kenderaan tersebut adalah tidak layak untuk memandu kerana dalam pengaruh arah atau dadah. Okey, apabila didapati salah, boleh dikenakan hukuman RM1,000 atau boleh dikenakan penjara untuk satu tempoh tidak melebihi 3 bulan. Okey, baik. Itu 45. 45A pula dikata, any person who drive when driving or attempting to drive, ini tadi mengendalikan, sekarang ni memandu. Seseorang yang memandu ataupun cuba untuk memandu sebuah kenderaan atas jalan ataupun di mana-mana tempat awam mempunyai alkohol di dalam badan yang mengikut limit yang ditetapkan, shall be guilty, akan apabila disabitkan kesalahan boleh denda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM6,000, dan boleh juga dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 12 bulan. So, ini adalah berkenaan dengan pemanduan mabuk, pemanduan dalam keadaan mabuk, dan pemanduan ataupun pengendalian kenderaan dalam keadaan mabuk, in charge dan juga driving. Nah, itu isu dia. Adakah hukuman yang dikenakan mengikut akta pada masa ini cukup? Kalau andai kata kita dapat kekang di bahagian itu, bermaknanya kita kekang pemanduan mabuk itu dengan mengenakan satu hukuman yang tinggi, rakyat biasa akan kemungkinan tidak lagi akan memandu dalam keadaan mabuk. Baik, di sini pula dikatakan satu prescribed amount, bermaknanya tahap alkohol dalam badan itu tidak melebihi tahap yang ditetapkan oleh akta.
isu dia sebenarnya. Kalau kita lihat pada mereka-mereka yang lazim minum, ada mereka dengan hanya satu gelas arak sudah mabuk. Ada mereka yang berbelas-belas gelas arak tidak lagi mabuk. Jadi amount itu sebenarnya patut dikeluarkan daripada akta dan tetapkan bahawa sesiapa saja di bawah pengaruh alkohol atau dadah tidak dibenarkan untuk memandu. Very clean. Bermaknanya sama ada kamu ambil satu teguk ataupun satu gelas ataupun berbelas-belas gelas arak, kamu dianggap sebagai memandu dalam keadaan pengaruh dadah ataupun arak. That is the first point. Pada saya, akta perlu dipindah dengan mengeluarkan perkataan prescribed amount tu. Dalam 45A tadi, has so much alcohol in his body that the proportion of it in his breath exceeds the prescribed limit. Ada alkohol dalam darah di beliau yang melampaui amount yang ditetapkan oleh akta. So that is the issue. Some people can take their drink, hold their drink. Some people cannot hold their drink. Ada mereka yang cepat mabuk, ada mereka yang tidak mabuk-mabuk, minum berbanyak mana sekalipun, berdram-dram pun dia tidak mabuk. So macam mana kita nak buat satu pengasingan sini? Sama ada pemanduan tadi adalah pemanduan akibat daripada alkohol. So first and foremost kita kena across the board, sesiapa yang minum arak ataupun dalam pengaruh dadah tidak dibenarkan memandu. Dan andai kata memandu juga, hukuman dia perlu dipertingkatkan. Sekarang hukuman dia is a fine of not less than RM1,000 and not more than RM6,000 and shall also be liable to imprisonment for a term not exceeding 12 months. Maksimum penjara 12 bulan. Itu atau bukan semestinya. Jadi selalunya kalau first offence dia akan kenakan denda. Denda yang dikata tadi tidak kurang daripada RM1,000 and not more than RM6,000. Itu saja. RM1,000 minimum and tidak melebihi RM6,000 maksimum. Baik, kalau kita pertingkatkan hukuman untuk mereka yang memandu dalam pengaruh dadah ataupun alkohol, mereka ini akan sering untuk memandu dalam keadaan mabuk ataupun dalam keadaan pengaruh alkohol. So on that issue, kita dapat kekang kematian akibat daripada pelanggaran daripada pemandu-pemandu mabuk atau pemandu-pemandu di bawah pengaruh alkohol. Okay, that's number one. So my first issue is bahawa kita kena kekang daripada awal lagi. Kita kena tingkatkan hukuman untuk orang yang memandu dalam pengaruh alkohol, dan kita juga kena tetapkan satu kriteria bahawa seseorang itu jangan kita tetapkan limit of alcohol in the body. Kita tetapkan pada tahap seseorang yang ada minum alkohol, baik sikit ataupun banyak, maka dia tidak dibenarkan untuk memandu. Dan kalau dia memandu, hukuman dia mesti mungkin minimal RM5,000 ataupun maksimal RM10,000. Daripada sekarang $1,000 and $6,000. Ataupun kita boleh tambah, tidak lebih daripada 3 bulan penjara. Biar dia orang serik. Biar dia serik dan tidak memandu kereta dalam keadaan selepas minum arak, baik satu teguk, satu gelas, satu jug ataupun banyak mana gelas. Right? Okay, kita beralih kepada apakah akibatnya, hukumannya apabila pemanduan dalam keadaan mabuk dan berlanggar terdapat kematian. Okay, kita lihat pada section 44 Akta Pengangkutan Jalan. Dia kata apa? Any person who when driving a motor vehicle on the road or in public place is under the influence of intoxicating liquor or drug to such an extent to be incapable of having proper control of the vehicle, or has so much blood in his body that the proportion of it in his breath or urine exceeds the prescribed limit, and causes the death or injury of another person, shall be guilty of an offence on conviction, shall be punished with imprisonment of not less than 3 years and not more than 10 years, and to a fine of not less than RM8,000 and not more than RM20,000. Baik, apa dia sebenarnya? Section 44 dalam kurungan 1 dan kurungan A
mengatakan seseorang yang memandu di dalam pengaruh dadak atau mempunyai limit ataupun tahap alkohol dalam badan yang melebihi tahap yang ditetapkan oleh akta. Okey, dan dalam masa pemanduan mengakibatkan kematian, shall cause the death ataupun kecederaan kepada seseorang, akan apabila disabitkan kesalahan dihukum penjara. Okey, penjara ni mandatory ya, first mandatory 3 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan okey, dan dua-dua kena, dan denda minimal 8,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Baik, soalan dia, adakah ini terlalu rendah dan adakah hukuman ini perlu dipertingkatkan? Baik, saya sebut tadi pengaruh alkohol. Dan kita lihat daripada 44(1) dalam golongan A, disebut di bawah influence of intoxicating liquor. Dia tak sebut pun tahap. Dan B ni kata atau tahap yang melebihi. Bermakna seseorang itu apabila terbau saja arah ataupun bila dia ambil breathalyzer, breath test dan dapati ada alkohol, so dia sudah boleh disampaikan kesalahan dalam di bawah seksyen 44(1) tadi ya. Baik, hukuman dia tadi seperti mana kita baca, 3 years and not more than 10 years. 3 tahun penjara kerana memandu dalam keadaan mabuk dan meragut nyawa orang. Kita penjarakan dia untuk 3 tahun penjara. 3 tahun penjara. Dan tidak lebih daripada kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun. Dan denda. Denda tu tak apalah, boleh bayar. Kita interested in the sentence. Baik. Kita boleh argue bahawa aksiden ini sebenarnya bukan sengaja. Kemalangan is a kemalangan. Okay? Tiada niat untuk melanggar orang. Terjadi. Tapi kita juga kena lihat, adakah itu satu pembelaan? Kita lihat dalam contoh. Kita ambil contoh. Seksyen 302 Akta Kanun Keseksaan, di mana dia kata sesiapa yang bunuh akan dihukum gantung. So, saya sebut itu sebab ramai yang cadangkan di dalam akhbar-akhbar tempatan bahawa sepatutnya orang-orang yang melanggar hingga akibatkan kematian dalam keadaan mabuk harus dikenakan hukuman gantung. Baik, kita lepas lihat pada 302, sesiapa yang membunuh akan digantung. Okey, itu very simple. Dia punya apa tadi? It's quite simple. Dia punya, mari saya bacakan sebentar ya. 302. Okey. Siksaan, barang siapa melakukan kesalahan membunuh, orang hendaklah disiksa dengan bunuh. Sesiapa yang membunuh hendaklah disiksa dengan bunuh. Hukum gantung. Okey, dia punya section is actually section 300, membunuh orang. Kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan daripada ini, mematikan orang dengan salah ialah membunuh orang. Jika perbuatan yang menyebabkan kematian itu dilakukan dengan niat untuk hendak menyebabkan kematian. Okey, jika perbuatan itu melakukan dengan niat hendak menyebabkan suatu bencana. Baik. So, ada niat. Bila seseorang itu ada niat untuk bunuh, niat untuk mengakibatkan kematian, dan dia lakukan perkara itu hingga berlaku kematian, bermakna dia membunuh di bawah seksyen 300. Dan hukuman dia adalah di bawah seksyen 302, bermaknanya dia membunuh, maka dia akan dibunuh. Tapi kalau kita lihat pada seksyen 44 tadi kan, 44 tidak pula ada sebarang pengataan bahawa dia mempunyai niat untuk aksiden ataupun niat untuk mengakibatkan kematian. So basically, dia akan bercanggah dengan seksyen 300 dan 372 apabila kita cuba untuk bayangkan bahawa seksyen 44 membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Dia akan bertentangan. Sebab di sini tidak ada niat, dan di sini tidak ada pun niat dia untuk menyebabkan kematian ataupun niat dia untuk membunuh. Dia hanya terlibat dalam kemalangan. Baik, dan dia pula pun tidak suka untuk
terlibat dalam kemalangan sebab dia sendiri pun akan tercedera. That is the issue. Okay. So, bagaimana kita nak atasi masalah ni? Adakah kita perlu bertingkatkan lagi daripada tadi hukuman dia daripada 3 hingga 10 tahun tadi? Adakah munasabah 3 tahun penjara minima untuk seseorang yang telah mengambil nyawa orang, sedangkan dia tidak seharusnya memandu sebab dia dalam keadaan mabuk? Pada saya, memang is too little. Okay? Dia telah melakukan satu perbuatan yang telah meragut nyawa orang walaupun tiada niat, tapi telah menyebabkan kematian. Kita tengok dia punya counterpart di dalam kanun siksaan di Seksyen 304. Apa Seksyen 304 kata? Seksyen 304 ini adalah menyebabkan kematian. Okey, kita baca ya. Barang sesiapa melakukan kesalahan mematikan orang dengan salah yang tidak terjumlah pada salah membunuh, tadi ya, tidak terjumlah pada membunuh tapi mengakibatkan kematian, dengan penjara, orang tu hendaklah diseksa dengan penjara yang boleh sampai hingga 30 tahun dan bolehlah juga dikenakan denda jika perbuatan yang disebabkan kematian itu dilakukan dengan niat hendak menyebabkan kematian atau hendak menyebabkan suatu bencana tubuh. So 304A boleh sampai 30 tahun andai kata yang dituduh untuk menyebabkan kematian itu ada niat untuk cederakan orang tadi ataupun untuk mengakibatkan kematian dia. 30 tahun. So dalam kes seksyen ini memang tidak terpakai lah. Sebab dia tidak ada niat untuk mencederakan orang tu. Dan dia juga tidak ada niat untuk matikan orang tu. So 30 years is out of the question. Baik, kita pergi pada B pula. B pula kata apa? Dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda, dan kedua-duanya jika perbuatan dilakukan dengan mengetahui bahawa perbuatan itu mungkin menyebabkan kematian akan tetapi dengan tiada apa-apa niat. So we fall squarely within 304 dalam perangkat B. Baik. Lebih kurang kepada dia pergi pada isu perbuatan yang dilakukan itu dengan mengetahui bahawa perbuatan mungkin menyebabkan kematian akan tetapi tidak ada apa-apa niat untuk membunuh. So bila seorang mandu dalam keadaan mabuk, dia tidak ada niat untuk membunuh, dia tidak ada niat untuk mematikan, tetapi perbuatan dia itu mungkin akan menyebabkan satu kematian. Hukuman dia tidak melebihi 10 tahun. So, basically, dia adalah selari dengan Seksyen 44 tadi. 3 hingga 10 tahun. Ini kata tidak melebihi 10 tahun. So, memang in order. Seksyen 304 mengakibatkan kematian tanpa niat, dan Seksyen 344 tadi yang menyebabkan kematian tidak punya niat, it falls squarely within Seksyen 304B dan 44 are in harmony. Tidak melebihi 10 tahun. Okey, sama. So, bermaknanya kalau kita nak ubah Akta Pengangkutan Jalan Seksyen 44 tadi untuk letakkan hukuman yang lebih tinggi daripada sedia ada, dia akan bertentangan dengan Penal Code, kanun keseksaan di mana kematian tidak disengajakan. Kedua-dua tu kena pindah. And that is not proper. Sebab undang-undang ni sudah pun digunakan lama dan patut dikekalkan Seksyen 304 ini, dan Seksyen 44 walaupun baru selepas daripada ini, selepas daripada kanun keseksaan, dia adalah in harmony dengan Seksyen, selari dengan Seksyen 304. Macam mana pula kalau kita kata dia telah mengakibatkan kematian akibat daripada kecuaian? Dia cuai. Kalau ini kita kena lihat pada Seksyen 304A kanun keseksaan. Apa kata kanun keseksaan 4? Barang siapa menyebabkan kematian seseorang dengan melakukan apa-apa perbuatan bodoh atau cuai yang tidak terjumlah kepada mematikan orang yang salah dengan salah, hendaklah siksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan dua-duanya sekali. So basically ini tidak tergolong lah. Tidak termasuk dalam 44 sebab saya rasa perkara ini adalah kematian dengan disebabkan kecuaian. So seseorang yang memandu kereta tu tidak cuai. Sebab kalau seorang tu memandu kereta dengan cuai, itu masuk dalam seksyen lain. Okay, memang adalah, tapi dia tidak menyebabkan kematian, hanya mandu dengan cuai. That is under Seksyen 41 dalam Kurungan 1 Akta Pengangkutan. Okey, kita lihat pada Seksyen 411 tadi. Apa masalah di sini?
Seksyen 41 dalam kurungan 1 adalah, okey, saya bacakan. Any person who by driving of a motor vehicle on a road recklessly or at a speed or in a manner which having regard to all circumstances is dangerous to the public, causes the death of any person, shall be guilty of an offence and shall on conviction be punished with imprisonment of a term not less than 2 years and not more than 10 years, and to a fine not less than 5,000 ringgit and not more than 20,000 ringgit. Okey. Cara amnya dia kata macam ni. Seseorang yang memandu kenderaan motor vehicle di atas jalan secara melulu atau secara laju atau dalam keadaan mengambil kira segala yang ada di sekeliling dia, jalan, keadaan jalan, keluasan jalan, permukaan jalan dan sebagainya, adalah berbahaya. Ada 3 elemen sini ya. Cuai, melulu, laju dan bahaya. Kalau terdapat 3 perkara ini dibuktikan dan orang tu dan dia terlanggar, akibat daripada itu ada kematian, maka dia boleh dituduh di bawah Seksyen 41 dan kurungan 1. Dan apabila disabitkan kesalahan, dia boleh denda tidak kurang daripada 2 tahun penjara dan tidak lebih daripada tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dan penjara dan fine denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Basically, dia adalah bertentangan dengan Seksyen 304A tadi, A besar, 304 capital A. Sebab di situ atas kecuaian, benda dia terlalu kurang, mati akibat dari kecuaian. Tapi di sini mati akibat sebab bawa laju, bawa dengan cara berbahaya, membawa dengan melulu, dia tak kira jalan tu sempit ke, dia tak kira berapa banyak trafik di atas jalan tu dan sebagainya. So maka dia adalah apabila sabit kesalahan didenda, tidak dipenjarakan tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan dendanya dulu sekali tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000. Dia lebih daripada RM20,000. Itu hukuman dia. So basically apa yang kita ada di sini adalah seseorang yang memandu dalam keadaan apa kata orang tu, mabuk. Kita jangan pergi kepada isu kematian dulu. Kita balik macam saya kata tadi kepada perbuatan memandu dalam keadaan mabuk. Kalau kita dapat enhance, kita dapat pertingkatkan ataupun tambah lagi hukuman dia daripada yang sedia ada kepada satu hukuman yang berat, saya yakin rakyat Malaysia akan gentar dan tidak akan memandu apabila mereka minum. Macam saya kata tadi, 2 perkara yang kita kena lakukan. Satu, tidak kira prescribed amount dalam darah. As long as you drink, asalkan kamu minum, kamu tidak boleh mandu. Tidak kira lah 1 gelas ke 2 gelas tadi dia kata. Jangan kira pada ambil fertilizer dia mesti lebih dari, tidak mesti lebih daripada jumlah apa ataupun dia punya rekod yang ditetapkan. Must be above the prescribed limit. No. As long as you drink, you are not driving. You cannot drive. So kalau kita tegas di situ, maka Seksyen 44 tadi mungkin akan berkurangan. Seksyen 44 dia akan berkurangan sebab dah tidak ada ataupun ada terlalu kurang orang yang memandu dalam keadaan mabuk. Kita letak dia dalam penjara 6 bulan minimum. Kita letak dia dalam penjara 3 bulan minimum. Saya rasa tidak ada siapa yang akan memandu dalam keadaan selepas minum. Baik. So that is the issue. Kalau kita dapat kekang pemanduan mabuk, maka kita dapat elak daripada kematian daripada pemandu mabuk. So that is my argument. Kita nak enhance dia punya, nak tingkatkan hukuman untuk orang yang memandu dan mengakibatkan kematian dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Itu saya rasa pada masa ini tidak perlu sebab dia adalah selari dengan akta-akta lain yang juga lebih kurang sama dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan. Okey, macam saya kata baca 302, 304 A dan B, 304 dan capital A, membunuh dan menyebabkan kematian secara cuai. Basically it is in harmony dengan apa yang ada di dalam akta pengangkutan jalan. So saudara, tak payahlah kita sebenarnya
Setiap kali ada kematian, baru-baru ni ada kematian satu pegawai polis di Rempoh roadblock dan satu orang mati, dapati bahawa pemandu kenderaan yang melanggar dia dalam keadaan mabuk. Baik, kita maka orang pun mulalah bising, kita kena tingkatkan ini, kita kena hukum bantung, kita kena macam-macam mereka sebut. Tapi sebelum daripada itu ada satu kes di Pulau Pinang, kalau tak salah saya, di Tanah Besar. Satu perempuan Cina yang bawa satu kereta bertentangan dengan arus jalan, tidak langgar, dapati bahawa beliau juga dalam keadaan pengaruh dadah dan sebagainya. Masa tu pula kita mula bising, kita kena tingkatkan, tapi tidak ada. Kenapa kita tidak tingkatkan? Sebab saya, pada pendapat saya sebagai seorang pengamal undang-undang, pada saya undang-undang yang sedia ada ni sudah pun mencukupi. Kalau kita lihat pada Seksyen 41 dan Golongan 1, kalau kita lihat pada Seksyen 44, sudah memadai sebab dia adalah selari dengan mengakibatkan kematian di bawah Seksyen 302, 304A dan B dan 304 dalam kapital A. Apa yang kita perlu pertingkatkan, saya ulangi sekali lagi, adalah untuk ubah Seksyen 45 tadi. Akta Penolakan Jalan. Okey. 45 dan juga 45A. Di mana kita kena tukar, pindah perkataan di situ yang mengatakan bahawa tidak boleh melebihi, arak tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan, the prescribed amount, kepada sesiapa saja yang minum selepas, siapa saja yang memandu kenderaan selepas minum arak, atau sesiapa saja yang memandu kenderaan selepas hisap dadah adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 45 dan juga Seksyen 45A. Ini adalah satu-satu saja cara untuk kekang pemanduan mabuk. Dan apabila pemanduan mabuk telah dikekang, akan terkekang juga kematian dilanggar oleh pemandu mabuk. Baik, di situ saja hari ini untuk kita. Assalamualaikum. Tapi dalam perkataan pun sebelum tu saya ingin mengatakan bahawa sesiapa saja yang melihat video ini bolehlah klik subscribe dan juga loceng itu, sebab lain kali bila ada apa-apa video-video lain yang berkenaan dengan undang-undang Malaysia atau isu-isu setempat yang hangat diperkatakan, kamu semua akan dapat notifikasi daripada YouTube untuk melihat, dan tidak perlu saya untuk hebatkan saya akan buat video ni, sebab YouTube sendiri akan menghubungi saudara untuk beritahu bahawa sudah ada satu upload video baru. So subscribe and notify. Elaklah daripada saya memaklumkan kepada saudara. So ada apa-apa persoalan boleh masuk dalam Facebook saya ataupun di bawah ni ada comment section. Buatlah apa-apa komen yang patut dan beritahu saya apakah tajuk-tajuk yang saudara-saudara ingin saya ulas dari masa ke semasa. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk lakukannya. Saya ada tadi terima berapa call. Kawan saya daripada Makkah pun hantar saya mesej tadi semalam mengatakan apakah perbezaan antara dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Saya akan ulas insya-Allah mungkin besok ataupun lusa. Baik, untuk buat sementara waktu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.